Shalom Bapak Ibu, 平安， apa kabar semuanya? 大家都好吗？ Ni hao? Apa kabar? Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan siang hari ini, 在我开始正道之前， mari kita mendengarkan pembacaan nas Alkitab untuk ibadah 我 pada 们首 pagi 先 hari 来 ini. 诵读今天的正道经文，选自于创世纪第2章18到24节。创世纪第2章18到24节，神的话这样说：耶和华神说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他们的名字。那人便给一切牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造了一个女人，领到那人眼前。那人说：这是我骨中的骨，肉中的肉，所以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。 Bapak Ibu Saudara, nas yang barusan kita baca bersama-sama tadi menggambarkan bagaimana Tuhan menciptakan dunia isinya dan kemudian menciptakan manusia. 刚才我们所读到的经文，看到上帝他创始之初创造了一切，然后他创造了人。 Ya, bagaimana kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan melihat Adam sendirian, Adam sendiri berkata tidak baik manusia seorang diri. 上帝看到亚当独居啊，上帝说独居不好。 Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur, diambil rusuknya, dan kemudian menutup tempat itu dengan daging. 然后让亚当沉睡，取了一条肋骨，然后用肉包裹起来。 Dari rusuk yang diambil Tuhan ini dibuatlah sesosok perempuan, dihembusi nafasnya oleh Tuhan sendiri, lalu dibawa kepada Adam. 从亚当身上取的肋骨，然后成为了女人啊！上帝把气息放在她的里面。 Sehingga ketika Adam terbangun dari tidurnya, dia melihat Hawa dan dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. 所以当亚当从睡中醒来说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。” Sekarang ini kalau ada pasangan-pasangan muda ketika sudah menemukan jodohnya, mereka juga ngomongnya seperti ini. 那当年轻人遇到自己喜欢的那一半，他们也这样说。 Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. 这就是我要找的骨中的骨，肉中的肉。 Tapi setelah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, sering bertengkar. 然后10年、15年过去了，就常常发生纷争。 Kata-katanya masih sama, tapi intonasinya berbeda. 用词用句还是一样，但是声调就变化了。 Inikah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku? 这真的是我骨中的骨，肉中的肉吗？ Kok kayak gini? 啊，这个样子啊！ Kok nggak seperti gadis yang saya nikahi dulu? 哎，不是我以前所看到的那样。 Kok nggak seperti pria yang saya nikahi dulu? 哎，不像我以前刚结婚时候的那位帅气的男生。 Dulu waktu pacaran, saya selalu dibukain pintu sebelum saya masuk ke dalam mobil. 那以前常常为我开车门。 Sekarang suami masuk mobil, kalau saya nggak masuk mobil, saya ditinggal. 那现在丈夫进了汽车，我还没有进去，直接就一溜烟走人，我被留下来。 Saya tanya, kenapa nggak pernah bukain pintu lagi? 然后我问为什么不再为我开门？ Suami malah tanya, tangan kamu sakit? 然后丈夫就问你手疼吗？ Bisa buka sendiri kan? 你可以自己开门呀， Sudah gede, 你已经大了呀， masuk sendirilah.
你自己进来就行了呀， Jangan kayak anak kecil. 不要像小孩子一样。 Dulu kalau makan di restoran, 那以前在餐厅吃饭， dia ambilin dulu buat saya, dilayarin saya. 那始终为我先盛上，然后服侍我。 Sekarang sudah nikah 10 tahun, dia makan sendiri. 那婚后10年啊，各自进食。 Saya tanya, kok nggak pernah lagi ngambilin saya? 我问他为什么不再给我盛饭菜了？ Dulu kan saya masih dalam rangka promosi supaya kamu tertarik mau sama saya. 那以前还在促销，所以你可以被吸引啊。 Saya perlu yakinkan kamu supaya kamu mau sama saya. 那主要是要让你知道你所购买的物超所值。 Anggap aja iklan supaya kamu tertarik sama saya. 那个只不过是广告罢了，要吸引你的一种方式。 Sekarang sudah nikah, kamu sudah saya dapat. 现在已经结婚了，已经米已成舟了。 Ikan itu kalau belum ditangkap, kita kasih umpan. Kalau udah dapat kita tangkap, ngapain pakai umpan lagi? 那钓鱼要撒窝子，已经钓到了，干嘛还撒窝子呢？ Bisik-bisik kanan kiri bilang, itu yang Pak Himawan ceritain bukan jemaat stadion. 向你的左右讲啊，讲员讲的不是你，不是我们这里的会众。 Jemaat stadion nggak ada yang seperti itu. 啊，我们教会的会有没有这样的？ Maksud saya nggak ada yang ngaku kalau seperti itu. 我的意思是，没有人要承认他这样做了。 Kita lihat dari perikop yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari bersama. 我们要通过刚才的经文来学习几个吸引人的地方。 Bagi jemaat yang sudah menikah, maka khotbah hari ini mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip ini. 对于已婚的，那要引起大家对这些原则的重视。 Bagi Anda yang akan menikah atau belum menikah, maka khotbah hari ini mempersiapkan Anda supaya Anda bisa masuk pernikahan dengan lebih baik. 对于将要或还没有结婚的，希望这个预备好你的心，进入将来的婚姻。 Bagi Bapak Ibu yang punya anak yang mau menikah, khotbah hari ini bisa menjadi bekal supaya nanti Bapak Ibu bisa memberitahu anak-anakmu, mempersiapkan mereka. 对于你的孩子们还没有结婚的，要选配偶的时候，让做父母的可以警醒，要如何去给你的孩子提建议。 Prinsip yang pertama adalah ini. 那首先第一点， Pernikahan adalah inisiatif dari Tuhan. 那婚姻是上帝主动的。 Dan adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk memenuhi bumi dengan keturunan-keturunan ilahi. 有上帝的旨意和计划，就是要遍满全地，透过这个婚姻。 Setelah Tuhan ciptakan bumi dan isinya, 那上帝创造天地万物之后， Tuhan perlu perwakilan dari Tuhan untuk mengelola bumi ini. 那上帝需要人来管理他所创造的一切。 Tuhan perlu pengelola yang mewakili, mewakili gambaran Allah di dunia ini. 那就是代表上帝的形象和样式来管理一切被造的。 Itu kenapa Tuhan menciptakan manusia. 所以上帝创造了人。 Karena satu ternyata tidak sempurna, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan. 那因为一个是不够完美的，所以创造了男人和女人。 Kemudian Tuhan memberkati mereka. 那上帝赐福给他们。 Dan bersama-sama berdua mendapat tugas yang sama. 那他们两人得到一样的任务。 Beranak cucu, penuhi bumi, dan kelola buat kemuliaan Tuhan. 要生养众多，遍满全地，荣耀上帝的名。 Karena Tuhan sendiri yang menciptakan pernikahan, 因为上帝创造了婚姻， Tuhan sendiri yang menetapkan tujuan pernikahan. 上帝也把婚姻的目标放在里面。 Itu kenapa setiap pasangan yang menikah di dalam iman Kristen, 那每一位在基督信心里结婚的夫妇， perlu memahami apa yang menjadi dasar pernikahan dan apa tujuan Allah menciptakan pernikahan. 那需要知道婚姻的根基和上帝在婚姻里面的目的。 Dan kemudian melakukan kehidupan pernikahannya seperti aturan dari Tuhan. 所以按照上帝的规则来管理他们的婚姻。
Bukan hanya berdasarkan nilai-nilai, tradisi, atau pengaruh budaya, atau kebiasaan turun-temurun. 那不是单单有各种的传统价值。Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh pengajaran turun-temurun itu nggak perlu. Saya nggak bilang begitu ya. 我并不是说传统的价值不重要。 Saya nggak bilang bahwa ajaran yang orang-orang dulu itu jangan ditiru. Saya nggak bilang begitu. 我并没有说以前人的教导是不可以效法的。 Tapi saya ingin mengatakan kalau imanmu kepada Kristus, 那我要强调的就是，既然你向基督有信心， ketika kau menikah, maka yang menjadi fondasi, 那当你结婚成为根基的，应该是 prinsip-prinsipnya, nilai-nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan pernikahan Kristen, 就是在基督教婚姻里面应该实行的操行和原则。 harus selaras dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. 那这所有的一切与上帝的旨意和计划相符合。 Kalau ada nasihat, ada kebiasaan, ada budaya turun-temurun, 那如果有教导、有传统的这些看法和价值， harus dicocokkan lagi apakah sesuai dengan firman Tuhan. 我们要再次与圣经的真理比对是否一致。 Kalau ternyata tidak sesuai dengan firman 那 Tuhan, 如果不一致的话， maka yang diutamakan adalah firman Tuhan. 所以上帝的真理居首位。 Saat ini banyak pernikahan bermasalah, 那当今世界有很多的婚姻问题， perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, 那无论是离异或者是家暴， perselingkuhan, perzinahan, 那或者是婚内有婚外情， orang tua mendidik anak dengan cara yang salah, 那父母以错误的方式教养儿女。 karena dalam banyak pernikahan Kristus bukan lagi sebagai pusat dan pemimpin pernikahan, 因为很多的婚姻不再以基督为婚姻的居首，也不再以基督的教导为根基。 dan firman Tuhan bukan lagi yang jadi fondasinya. 那上帝的真理不是婚姻的根基了。 Yang pimpin keluarga ini saya. 那带领他们的婚姻是我， Saya maunya begini, 我要这样， harus begini. 必须这样。 Kamu istri harus nurut, 你是老婆，你就必须要顺从； anak-anak harus nurut semua. 小孩子必须要照我的做。 Saya yang pimpin keluarga ini. 我带领这个家庭， Maunya saya begini. 那我要的就是这样。 Bapak Ibu Saudara jangan lupa, 弟兄姊妹们不要忘记， inisiatif pernikahan datang dari Tuhan. 那婚姻是上帝主动的， Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan. 那上帝有他的旨意，上帝有他的目的在当中。 Saudara dan saya menjadi pengikutnya harus mengikuti aturan dan kehendak Tuhan. 我们是他的跟随者，所以我们要按照他的法则行事， Bukan ego kita, bukan ambisi kita. 不是按照我们的抱负和我们的自私和自我去行事。 Tapi ketika ego, kesombongan dan ambisi sudah menguasai hati dan pikiran kita, 当自我、自傲和抱负掌控了我们自己之后， bukan Kristus yang memimpin pernikahan, 不 tapi 是 ego 基督 kita. 在带领这个婚姻，而是我们自私的自我在带领婚姻之时。 Dan bukan firman Tuhan yang jadi fondasi, 那不是上帝的真理成为根基， tapi nilai-nilai dunia, pengajaran dan kebiasaan budaya turun-temurun yang belum tentu sesuai firman Tuhan. 而是世界的价值或者传统的不与圣经相符的价值来主导。 Itu yang menyebabkan kenapa banyak pernikahan bermasalah. 这就是为什么有很多的婚姻出现了问题。 Hal yang kedua, 那我们看第二个方面， Allah menghendaki supaya suami istri saling melengkapi, saling menolong. 那上帝希望夫妻互助互帮。
Istri adalah ezer kenegdo, penolong yang sepadan. 那妻子是丈夫的帮助者。 Tidak sama persis, 那虽然不完全一样， sederajat, 但是呢同等， saling melengkapi. 那相互的完全。 Karena sekuat-kuatnya pria, 那无论男生再强悍、 sepintar-pintarnya pria, 再聪明， dia tidak sempurna. 他不完美。 Ada hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan. 那有很多他想不到的， Ada yang mungkin tidak terlihat. 他看不见的， Yang mungkin istri pikirkan, 那他的妻子想到了， yang mungkin istri bisa lihat. 他的妻子可以看到。 Karena itu suami yang bijaksana 那所以有聪明智慧的丈夫 belajar mendengarkan pendapat istri. 要学会聆听妻子的建议和意见， Supaya bisa melihat dengan lebih baik, 所以可以看得更清， supaya bisa mengerti dengan lebih baik. 所以能够更加的明白。 Suami bukan sebagai pemimpin yang otoriter. 那丈夫不是完全的统治者， Karena ingat, relasi suami istri seperti Kristus dengan gerejanya. 因为丈夫与妻子的关系就是基督与教会的关系。 Kristus bukan pemimpin yang otoriter. 那基督不是完全的这个独裁者， Tapi dia memimpin dengan melayani. 他以服事来带领。 Ketika Paulus tulis surat ini kepada jemaat di Efesus, 当使徒保罗写信给以弗所会众的时候， jemaat Tuhan di Efesus harus hidup bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. 因为以弗所的会众要与非信徒生活在一起， Yang pola pikir, kebiasaan, dan budayanya dipengaruhi oleh Yunani. 那因为当时的生活方式受到很多希腊人的影响， Dan orang Yunani tidak mengenal Kristus. 因为希腊人不认识耶 Mereka 稣， menyembah kepada allah-allah yang lain. 那他们敬拜各样的其他的神事。 Dalam konsep orang Yunani, 在希腊的这个概念当中， laki-laki penguasa penuh. 那男生是有完全的掌控， Istri itu rendah. 那妻子的话是在一个卑微的状态当中， Tidak boleh kasih pendapat, tidak boleh kasih masukan. 那不可以给意见和建议，也不可以表达自己的想法。 Pokoknya suami berkuasa penuh. 那丈夫具有完全的这个权利。 Padahal di firman Tuhan di Alkitab bukan seperti itu pemimpin yang seharusnya. 但是在圣经当中告诉我们，丈夫不是真正的带领者。 Kalau Bapak Ibu ketemu dengan teman, suami yang prinsipnya seperti itu, 那如果你看到你的朋友当中有独裁型的丈夫的话， jangan kasih kesempatan istrimu kasih pendapat, nanti besar kepala. 那不要让妻子给他有建议，因为到时候会头疼。 Kamu laki-laki harus kuat. 你是做丈夫的，你一定要很刚强。 Di rumahmu cuma ada 2 peraturan. 在你的家里就只有2个规则。 Satu, suami selalu benar. 那丈夫永远是对的， Harus dituruti. 那必须要顺从。 Nomor 2, kalau suami salah, 那第二点，如果丈夫错了， lihat aturan nomor 1. 那参照第一点。 Pola seperti ini bukan pola pemimpin yang alkitabiah. 那这样的婚姻方式不是圣经所教导的。 Dan suami istri perlu bersama-sama menghormati dan takut kepada Kristus sang kepala gereja. 那夫妻之间要共同的来敬畏神，来服侍神。 Yang harus tunduk bukan cuma istri. 那要顺服的不单单是妻子， Suami pun harus tunduk kepada 那 Kristus. 丈夫也要向神顺服。 Kalau suami mengasihi istri meskipun istrinya tidak lagi cantik, 虽然妻子不再美貌，但是丈夫依然爱她。 suami mengasihi istri meskipun istri suka menjengkelkan, 那虽然妻子常常让他闹心，但是丈夫依然要爱她。 boksu, 那牧师，
istri saya tidak bisa masak. 我老婆不会做饭。 Jadi kalau istri saya masak, 那如果我老婆做饭的话， sebelum makan kami doa dulu. 那在用餐之前我们要先祷告。 Tapi kalau makan di restoran, 那如果在餐厅吃饭， kami nggak usah doa, 我们不用祷告， pasti enak. 一定会好吃的。 Itu tuh orang di luar sana, 那是在外面的那些人， bukan jemaat stadion. 不是这里的会友。 Suami harus mengasihi istri, 那丈夫需要爱妻子， karena suami menghormati dan takut akan Kristus. 因为丈夫他敬畏上帝，敬畏基督。 Istri tunduk dan menghormati suami, 那妻子顺服丈夫， bukan karena suaminya gede, gagah, 不是因为她老公很彪悍， bukan karena suaminya punya posisi tinggi, 不是因为她老公有很高的社会地位， bukan karena suaminya pintar cari duit sehingga bisa beliin skincare terus. 不是因为她老公会赚钱，给她很多护肤品。 Kalau saya nggak nurut, saya nggak dikasih uang belanja, Pak. 那如果我不顺服的话，没有这个钱买东西， Saya nggak bisa pakai skincare nanti. 那我就没有护肤品了。 Saya nggak bisa nanti pesen belanja sesuatu terus kemudian paket. 那我不能够网购。 Jadi supaya saya dapat uang belanja, saya ikut aja maunya gimana. 那为了要有钱购物，那我就顺服老公吧。 Boksu, 那牧师， gimana saya mau nurut sama suami? 那为什么我要尊重我的丈夫呢？ Suami saya nggak layak dihormati. 我的老公不配被服侍， Sudah nggak bisa kerja, 他已经不会上班了， nggak bisa ngambil keputusan. 那也不能够做决定。 Semua belanja dari uang dari saya. 所有的东西都是从我荷包里掏出来的。 Saya bilang, Bu, 我就跟他讲，太太， tetap hormati suamimu. 依然要尊重你的丈夫， Tundukkan dirimu kepadanya. 要向他顺服， Karena engkau takut dan hormat kepada Kristus. 因为你是顺服基督。 Kalau suamimu tidak bisa ngambil keputusan, 那如果你老公不能做决定， kalau suamimu lagi hidup dalam dosa, 那如果他还活在罪中， doakan. 为他祷告， Sesekali ingatkan 那 dengan penuh kasih. 以爱一次次的提醒 Pak, jangan lakukan itu. 你不要再做这样的事情， Kamu tidak melakukan firman Tuhan. 你没有按照神的真理去行， Keputusanmu bisa bikin celaka kita semua satu 你 keluarga. 的决定会给家人带来灾难。 Pak, kamu punya anak perempuan. 你记得你有女儿， Jangan suka main perempuan. 所以不要在外面玩女人。 Kamu tidak mau kan anak perempuanmu dibuat mainan kan? 那你不希望你的姑娘成为别人的玩物，对吧？ Kamu juga jangan seperti itu. 你也不可以这样做。 Amin, Bapak Ibu. 阿门。 Yang ketiga, 我们看第三个方面， saya harus ngomong kepada setiap orang tua. 那我要对每一位做父母的讲， Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan supaya dua menjadi satu adalah meninggalkan kedua orang tua. 那二人联合成为一体，最重要的就是要离开他的父母。 Sebelum nanti Bapak Ibu marah dan cegat saya di luar, 当你们要在外面围堵我之前， dengarkan penjelasan saya. 那先听我解释。 Meninggalkan orang tua maksudnya 那离开父母的意思是， bukan berarti putus hubungan. 那不是说就断了联系。 Anda yang sudah menikah, 那你们已经成家， meskipun orang tuamu tidak sempurna, 虽然你的父母不完美， tetap hormati mereka, 你依然尊重你的父母， tetap dengarkan mereka. 那依然聆听父母的教训。 Karena firman Tuhan berkata, 那因为上帝的话语说， hormati orang tuamu 要孝敬你的父母， supaya panjang umurmu dan bahagia hidupmu di bumi ini. 使你在上帝所赐的地上得福。
Meskipun sudah menikah, 那虽然已经成家， bukan berarti papa mama, tata, kami sudah berkeluarga sendiri. 不是说老爸老妈再见，我们已经有家了。 Kalau ingat kami akan telepon. 那如果我们想起来，我们给你打电话； Kalau kami kurang duit baru kami ke sini. 如果我们没钱了，我们再来找你。 Bukan seperti itu. 那不是这样的。 Meninggalkan maksudnya 那离开父母的意思是， suami istri yang baru saja menikah ini 那新婚的夫妇 perlu membangun pernikahannya 需要去建立他们的婚姻， dengan menjadikan Kristus sebagai pusatnya 以基督为他们婚姻的主心骨， dan firman-Nya sebagai fondasinya. 那真理成为他们婚姻的根基。 Kalau ada kebiasaan yang dipelajari dari orang tua, 那如果以前有很多是从父母学习， kalau ada ajaran nasihat dari orang tua tentang pernikahan, 那以前是从父母那里学习关于婚姻的教导， tapi ternyata tidak sesuai firman Tuhan, 结果不与真理相符合， katakan papa, mama, 要跟爸爸妈妈说， terima kasih nasihatnya. 谢谢你们的建议。 Tapi saya dan pasangan saya sudah memutuskan, 那但是我和我的爱人已经决定， kami mau mengikuti firman Tuhan. 我们要按照真理去行。 Terima kasih buat masukannya. 谢谢你们的建议。 Orang tua juga harus belajar untuk melepaskan anaknya. 那父母也要学习放手。 Ini bagian yang paling sulit menjadi orang tua. 那作为父母，这是很难做到的一件事情。 Proses letting go and letting God. 那这个放手让神来管控的过程， Melepas anak yang sudah menikah 让已婚的孩子离开， dan membiarkan Tuhan sendiri yang menuntun mereka. 让上帝来引领他们。 Banyak orang tua tanpa sadar 那有很多的父母他没有意识到， lepas anaknya, 他的确是放手了， tapi seolah-olah masih ada tali yang dipegang. 但是那个风筝的线还拽在手里。 Mohon maaf, biasanya mama-mama 那通常对不起，都是做妈妈的。 main ke rumah anaknya yang sudah menikah. 那到已经结婚的孩子的家里去， Alasannya kangen sama cucu. 理由是想孙子了。 Diam-diam lihat ke dapur. 那悄悄的去厨房看一下， Ada masakan. 有吃的。 Ini apa ini? 这个是什么呀？ Sup ayam. 这个鸡汤。 Sup ayam kok kayak gini? 你炖的鸡汤就这样。 Suamimu itu anakku, Pak. Aku lebih tahu. Dia nggak suka sup ayam seperti ini. 你老公是我儿子，我知道他不喜欢这样的汤。 Buang, buang, buang. 到了。 Mami aja sekarang yang masak. 等一下我来煮。 Bilang kanan kiri. 那跟左边和右边的讲， Itu mami bukan jemaat stadion. 那这个妈妈不是我们这里的会友。 Kadang-kadang ada papi datang ke rumah anaknya yang sudah menikah. 有的已经做父亲的到他已经成家的儿子或女儿的家里， Alasannya kangen sama cucu. 那理由是想念他的孙了。 Masuk rumah langsung lihat-lihat. 那进了家就东张西望。 Ini sofa kok taruhnya di sini? 这个沙发为什么放在这个地方？ Warnanya kok jelek? 那个颜色这么难看， Papa nggak suka. 我不喜欢。 Kurang duit ya? Papa beliin yang baru. 没有钱呐，我给你们买新的。 Itu kenapa kok garasinya seperti itu? 那你们的这个停车房怎么那样？ Gantilah. 换掉。 Nggak ada duit, Papa nanti kasih. 没有钱，我也给你们出钱。 Lupa. 忘了， Itu rumah anaknya. 那是孩子们的家， Anaknya sudah besar. 孩子们已经长大了。 Orang tua perlu belajar. 那所以父母要学习。 Waktu anak masih kecil sampai belum menikah, 那孩子小到还没有结婚之前， orang tua seperti direktur perusahaan. 那我们就好像一个单位的这个总监， Kasih atur begini, kasih atur begitu. 要让他这样做，这样做，这样做。 Anaknya mesti begini, anaknya mesti begitu. 那所以小孩子要按照各种规条去行事。 Tapi anak makin dewasa, 但是当孩子越来越大之后， orang tua pelan-pelan berubah fungsi.
那父母的角色要慢慢的变化， Apalagi begitu anaknya menikah. 那特别是已经成家的儿女， Orang tua nggak bisa lagi jadi direktur perusahaan 所以你们 anaknya. 不要再以总监的身份去说这说那， Tapi berubah jadi dewan penasihat. 那成为他们的建议和意见的给予者。 Kalau ditanya baru kasih nasihat. 如果问才讲， Tapi kalau anak tidak nurut nasihatnya, 那如果不听你的建议和意见， orang tua tidak boleh sakit hati. 那也不可以伤心， Karena anaknya sudah dewasa. 因为他们已经大了， Kasih mereka kesempatan 给他们机会 untuk membuktikan. 去证明。 20 tahun lebih orang tua banyak kasih ajaran, banyak kasih contoh yang baik. 在20多年的教导当中啊，父母给了例子，也给了教导。 Sekarang orang tua duduk diam manis 那现在就乖乖的坐着， dan melihat bagaimana anaknya mempraktekkan apa yang mereka pelajari. 看看自己的儿女如何去实操他过去从父母那里学到的。 Bapak Ibu, saya mohon maaf. 那弟兄姊妹们，我请大家原谅。 Jangan ikut campur cara anakmu didik anak-anak mereka. 那不要参与到你的孩子教育孙子的这个任务当中。 Cara Bapak Ibu didik anak-anakmu belum tentu cocok untuk generasi cucu-cucu Anda. 因为你们教育孩子的方式不一定适合用来教育你们的孙辈。 Boleh ingatkan prinsipnya, 那原则性的问题可以提出来， tapi cara mengajarkannya biarkan anak-anakmu yang mengajari langsung 但是 ke 教育的 cucu-cucumu. 方式让他们自己去。 Kalau anak-anak ada masalah, 那如果孩子们没有问题的话， kadang-kadang orang tua langsung mau ikut campur. 那有很多的家长喜欢参与到当中。 Kalau saya bimbing persiapan pernikahan, 那我在辅导这个婚前辅导的时候， saya ngomong ke calon pasangan suami istri, 那我就问给这个要结婚的准新郎和准新娘， kalau ada pertengkaran, ada konflik, 那如果有矛盾、嫌隙产生的话， jangan jadikan orang tuamu jadi penengah. 那不要让你的父母来成为中间人。 Karena namanya orang tua, 那因为是父母， pasti akan belain anak. 那一定是要偏心维护自己的孩子。 Meskipun sadar anaknya salah, 那虽然知道自己的孩子错了， dibelain dulu. 那还是要先维护自己的孩子。 Kamu nggak boleh gitu sama suamimu. 那你不可以这样对待你的丈夫， Kamu nggak boleh kurang ajar. 你不可以这样欠教养。 Loh, Pak, yang salah anakmu. 但是是你们的孩子错了呀。 Suamiku, anakmu itu yang salah. 那虽然是我的老公，但是是你们的孩子，他错在先呢。 Enggak, kamu yang salah. 没有了，是你错了。 Karena banyak orang tua sadar, 那因为有很多的父母， kalau saya ngakui anak saya salah, 如果承认自己的孩子错了， saya malu. 那自己感到很 Saya 羞 nggak，bisa didik. 因为表明我自己不会教育自己的孩 Saya 子， mesti selamatkan muka. 所以我要保住我的颜面。 Dia belain. 所以我一定要维护自己的孩子。 24 tahun saya banyak melayani mengkonseling pasutri-pasutri. 那在24年当中，我服侍了很多的这些夫妻。 Sering-seringnya kalau orang tua terlalu cepat masuk ikut campur, 那如果双方的父母过早的参与到夫妻之间的问题当中， bukannya tolong selesaikan masalah, malah bikin tambah masalah. 那不是解决问题，而是那个拱火浇油。 Jadi saya selalu pesan kepada orang tua dari calon mempelai. 那所以我常常跟准新郎和准新娘讲， Om, tante, 然后给他们的父母说，阿姨、叔叔， meskipun anak-anakmu sudah ikut konseling pranikah 6 sesi,
那虽然你们的孩子已经跟着我有6次的辅导课程， bukan berarti nanti nikahnya akan seperti masuk jalan tol mulus. 那并不是说他们的婚姻就像进入高速， Masih bisa bertengkar, masih bisa konflik. 那还会有矛盾，还会有嫌隙。 Om, tante belajar untuk percaya mereka bisa selesaikan sendiri bersama dengan Tuhan. 那叔叔阿姨要相信他们与上帝一起解决他们的夫妻问题， Doakan mereka, 为他们祷告， sarankan mereka ketemu dengan pemimpin rohani. 那给他们建议，让他们去见他们的属灵领袖， Yang netral, Nah, yang tidak 就是 memihak. 不偏左右的。 Bagaimanapun juga, biarlah mereka ambil keputusan sendiri. 让他们自己来做决定。 Karena apapun keputusannya, 那无论是怎样的决定， baik buruk enak tidaknya, 好坏，令人高兴，令人忧伤， mereka berdua yang langsung mengalami. 因为他们自己去承担。 Boleh kasih nasihat, 那可以给他们建议， tapi percayakan mereka mengambil keputusan yang terbaik untuk mereka 但 sendiri. 是相信他们会拿一个对他们自己很好的决定。 Bersama dengan pimpinan Tuhan. 那在上帝的引领之 Yang 下， keempat, yang terakhir. 我们看最后一点， Proses menyatu adalah proses seumur hidup. 那成为一体是一生的过程。 Suami istri perlu saling belajar, terus saling merendahkan diri, saling mengampuni. 夫妻之间要持续不断的学习，相互的这个互补互帮。 Hidup nikah ada naik turunnya. 那婚姻生活是有升有降。 Awal nikah jadi staff. 那刚刚结婚的时候是员工， Setelah 2 tahun dipromosikan jadi manajer. 那结婚几年之后成为了经理， Perlu penyesuaian diri lagi. 那需要再一次去适应， Mungkin akan ada gesekan. 那可能会有嫌隙， Saling belajar, 那需要相互的学习， saling menyesuaikan diri. 那相互的磨合。 Ajar untuk melibatkan Tuhan, sang pihak ketiga yang menyatukan, merekatkan, menuntun, bahkan memimpin pernikahan. 邀请上帝参与到婚姻当中，以他的旨意来带领各自的婚姻。 Doa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, dan beribadah bersama. 一起祷告，一起读经，一起参加崇拜。 Itulah cara semakin menyatukan suami istri. 那这是让夫妻之间越发连结的方 Kalau ada 式。 masalah, jangan di-upload ke medsos. 如果有问题，不要直接发送到社交媒体， Jangan curhat ke teman-teman arisan. 那不要给别人去讲你的家务事， Curhatnya langsung sama Tuhan. 直接向神倾诉。 Minta hikmat dari Tuhan melalui Roh Kudus. 恳求上帝借着圣灵赐给你智慧， Karena cuma Dia yang paling tahu apa yang terbaik buat keluarga. 因为只有神知道什么是对你最好的。 Izinkan saya menutup khotbah hari ini dengan memberikan kepada jemaat Tuhan hadiah. 那允许我给大家一份礼物。 Ini apa Bapak Ibu? 那这是什么？ Tas plastik. 那这是塑料袋。 Ya. Tas plastik kresek. 那这是一个塑料袋。 Hidup pernikahan seperti tas plastik ini. 那婚姻生活就像这个塑料袋， Pasti akan ada gesekan. 那一定是有摩擦。 Lama-lama kalau gesekan terus suaranya berisik. 那如果这个摩擦多了，这声音会很令人厌烦。 Suami istri kalau bertengkar terus, 那如果夫妻之间不停的发生矛盾， rumahnya jadi berisik. 那这个家就乱糟糟的， Anak-anak nggak betah di rumah. 那些孩子就不喜欢待在家里， Suami istri juga nggak betah tinggal di rumah. 那这个夫妻也不愿意待在家里。 Seperti plastik ini kalau digesek-gesekkan terus, 那就好像这个塑料袋一直的摩擦， suaranya berisik,
因为声音很难听刺耳， lama-lama rusak. 时间长了就坏掉了， Betul kan? 是这样的吗？ Jadi kalau ada gesekan, cepat-cepat selesaikan di dalam Tuhan. 如果有嫌隙在主里面，赶快的解决掉， Dan jangan lupa, 不要忘记。 tas plastik ini ada yang menyatukan. 这个塑料袋是有连接在一块的地方， Yaitu ada sebuah lem. 这是有胶粘在一块的。 Dalam hidup pernikahan, lem itu adalah kasih tanpa syarat yang menyatukan suami istri. 在婚姻当中，就是无条件的爱，让夫妻连结。 Kasih tanpa syarat. 无条件的爱， Apapun, bagaimanapun suamimu, engkau tetap mengasihi dia. 无论你的爱人是怎样的一种境遇，你依然爱他。 Bagaimanapun istrimu, engkau harus tetap mengasihi dia. 另一半如何，也依然爱他。 Dan tas plastik ini ada dasarnya. 这个塑料袋它是有这个底部的， Sehingga kalau kita taruh barang-barang, tidak jatuh ke bawah. 所以当我们放东西进去的时候，不会漏出来。 Dalam pernikahan, dasarnya adalah firman Tuhan. 在婚姻当中，根基就是上帝的真理。 Kalau tas plastik nggak ada dasarnya, 如果这个塑料袋没有兜底的， nggak bisa dipakai. 就不能用了。 Tas plastik ada 2 lubang ini untuk pegangan. 这个塑料袋也有2个耳朵可以用来抓的这个把手。 Dalam pernikahan ini adalah kerendahan hati. 在婚姻当中就是谦卑的心。 Seperti lubang tas plastik ini bisa kita pegang sehingga tasnya dan isinya bisa kita bawa kemana-mana. 我们愿意被抓住，这里面的东西就可以拿到各个地方去。 Dalam pernikahan perlu kerendahan hati untuk mau dipegang, mau dituntun, mau dibawa oleh Tuhan. 所以在婚姻当中的话，要学会谦卑，愿意被神抓住，带到他想去 Karena 的地 dia adalah 方。 pemimpin tertinggi 因为 kehidupan 他是 pernikahan. 我们婚姻生活的至高的引领者。 Dan kalau seandainya tas plastik ini ternyata isinya terlalu banyak, 如果里面的东西太多了， supaya tidak rusak, 为了不要让它坏掉， kadang-kadang kita bawanya dengan tangan seperti ini. 有时候我们就会在下面用一只手托着。 Ketika suami istri pernikahannya banyak beban berat, 如果婚姻生活当中有太多的负担， jangan takut, ada tangan Tuhan yang siap 不要忘记有上帝的手时刻托住， untuk mendukung, 支持你们， menopang, 保守你们， sehingga tas plastik ini tidak jebol dan rusak, 所以这个袋子就不会破掉， dan isinya berantakan. 它里面的东西也不会乱七八糟。 Jadikan Yesus sebagai pusat dan kepala pernikahanmu. 耶稣成为婚姻生活的头， Jadikan firman-Nya sebagai fondasi hidup pernikahanmu. 圣言真理成为婚姻的根基。 Dan biarlah pernikahanmu selalu memuliakan Tuhan. 婚姻生活始终荣耀上帝的名， Soli Deo Gloria. 唯独荣耀